Wassalam. InsyaAllah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati dan dikasihi oleh Tuan Guru Muhammad Hadi Ghazali bin Ahmad Al-Qafari. Seterusnya warisan pegawai syarah untuk takbiran Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka yang bagi datuk-datuk Majlis Hadir, tuan-tuan, puan, anak-anak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini dapat kita bersama-sama lagi dalam program kuliah agama bulanan Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka. Kalau pada semalam kita bersama dengan Maulana Hussein, dan pada malam ini alhamdulillah kita bersama dengan guru kita yang dikasihi, Tuan Guru Bapak Haji Ghazali bin Ahmad Al-Qafari. Dan alhamdulillah Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka mengucapkan setinggi-tinggi bangga dan terima kasih kepada Bapak atas kesediaan hadir ke Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka pada malam ini. Dan rasanya belum terlambat rasanya untuk kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Kalau ada masa untuk keedahan kami. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hadirin yang dirahmati Allah pada malam ini kita akan bersama dengan sambungan kitab Matan Jauhar Tauhid. Untuk itu dalam majlis tanpa melengahkan masa menyebut dan mempersilakan guru kita Bapak Haji Ghazali bin Ahmad Al-Qafari untuk meneruskan kuliah yang majlis dengan segala hormat yang bersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril ilm. Waftah alaina abwaaba fadlik wanshur alaina min khazaini rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sahil wa yassir wa la tu'assir alayya ya muyassir kulli asir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalik wa adada kamalih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan sambung pada muka surat 20 pada nombor 86. Sudah 87. 87. Pada kata pengarang fahasibin nafsa wa qallilil amala. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فحاسب النفس وقلل آملا فرب من جد لأمر وصلا
Terjemahannya, fahasibin nafsa, maka hitunglah an-nafsa, dirimu. Ini bentuk nasihat. Dia nasihat sebagai mau'izah tazkirah, hubung kait dengan akidah, hubung kait dengan kepercayaan kita. Kata kita ni akan hidup di satu negeri yang lain daripada negeri ini, yang dinama dengan negeri akhirat. Oleh itu kita nak berjalan terus ke sana, tak dapat tidak kita kena hisap diri kita, hitung diri kita. Maknanya kita kena baca diri kita. Aku ni duduk di mana, kelas mana, berapa dah bekalan aku, tu mana hisap, nama dia kira. Wa qallilil amala, baca dengan apa, wa qallil kana wazan, dan pendekkan angan-anganmu. Mesedikitkan angin, pendekkan angan. Cita-cita kita nak kepada kelebihan dunia. Maksud angan di sini cinta kepada dunia. Kita nak kepada dunia ni, nak kepada banyak, nak kepada peringkat tinggi, nak kepada harta yang banyak. Kalau kita duk cita panjang angan tu, kita tak dapat nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat kita nak menjayakan kita di dalam negeri akhirat. Salah satu daripada ajaran ilmu akhlak, ilmu tasawuf, dia kita kena potongkan, kena pendekkan amal kita, amal cinta-cinta kita. Tak boleh kita cinta jauh. Farubbaman jaddali amrin wasala, maka terkadang-kadang orang bersungguh-sungguh bagi satu perkara, mendapat ia akan satu perkara. Orang yang bila dia bersungguh, dia betul-betul fokus kepada perkara hak dia khandak, orang tu sampai dapat kepada perkara tu, dapat perkara tu sampai kepada tempat hak dia kuasa. Maknanya mesti kena bersungguh untuk kita berhadap kepada perkara hak kita tutup. Maka orang yang beriman, hak dia tutup yang sebenarnya, hak dia nak cari, hak dia nak boleh dapat sungguhnya, dia panggil maksud dia, hak dia nak tuju, hak dia nak pergi boleh sapa sungguh, iaitu rahmat Allah, syurga Allah. Kata pendek, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna sapa. Maka nak sapa kena bersungguh untuk nak sapa kepada satu perkara, atau jaddali amrin, bersungguh bagi satu perkara. Asal betul dia umum. Kalau kita bersungguh untuk nak berjaya di dalam nego, berjaya dalam nego. Kalau kita bersungguh di dalam kejar pengkat, berjaya, siapalah pengkat hak kita kejar bila cukup syarat-syarat dia. Begitulah akhirat, mesti kena bersungguh. Sama saja, qiyah dia sama. Kalau kita nak kepada satu perkara di dunia, kita kena bersungguh. Usaha jalan dia tu, usaha jalan dia, dapatlah. Begitu akhirat, dia ada jalan dia. Jalan dia itulah yang Allah ibarat kata as-siratal mustaqim, jalan yang betul. Jalan yang disampai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena bersungguh pada berjalan di jalan itu. Wa wajibun imanuna bil mauti,
dan wajib beriman kita dengan mati. Kita kena percaya dengan kata kita ni kena mati, tak ada kekal di atas dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap diri yang merasai ia akan mati. Semua kena bertemu, kena jumpa dengan mati. Kalau kita kata ada di sana satu orang yang tak mati, itu akidah yang salah, pegangan yang salah, bertentangan dengan Al-Quran. Aynama takunu yudrikumul maut, di mana saja kamu berada, Allah kata mendapat akan kamu oleh mati. Mati cari berjumpa. Kalau kita nak lari kepada dia pun, dia akan turut jumpa. Kalau kita lari, dia hamba, dia ikut tu walaupun kita kata kita ada alat boleh melajukan kereta biasa, boleh laju 240 km satu jam. Kalau hak dia seperti roket naik kepada bulan, satu minit berjuta batu. Nak lari daripada mati. Yudrikumul maut, mendapat akan kamu oleh mati. Mati turut dah. Boleh jadi dia tu lebih derah daripada kita. Kalau dia tak derah pun, dia tunggu depan kita laju, kau cepat jumpa lagi. Dia potong. Dia ada jalan alternatif kita pergi jalan kita ni jauh. Dia potong, tak ada siapa satu detik kali, jumpa selalu dah. Atau kata nak lari pada mati tak boleh. Wajib kita i'tikad kata ada mati, mesti kena mati. Ini sudah jadi yakin oleh tiap-tiap orang dah. Wa yaqbidur ruha, dan wajib kita i'tikad dan mencabut wa yaqbidur ruha rasulul mauti, dan mencabut oleh malakul maut akan nyawa yang kerja, yang tanggungjawab, pegawai, anggota yang kerja berhubung kait dengan mati dipanggil malakul maut. Dialah akan menanggalkan, akan mencabutkan ruh orang yang mati. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Qul, katakanlah ya Rasulullah, yatawaffakum, memati akan kamu, malakul mauti, oleh malaikat yang diwakil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkenaan dengan urusan mati. Hal mati, berhubung kait dengan mati, ada malaikat yang Allah wakil kepada dia. Kerja sakut paut dengan orang mati. Bila orang mati nak sampai masa ajal dia, munglah yang menanggalkan ruh. Atau wajib kita i'tikad ada di sana malakul maut, malaikat hak bertanggungjawab hal mati. Sepitah lalu dia mari soalan kata orang mati ramai, malaikat yang kerja hal mati, yang menanggalkan roh, yang mencabutkan roh tu berapa malaikat? Kalau satu tu sempat kah? Mesti kena bom sekali mati 1,000, 100,000. Satu bandar, satu daerah, satu negeri, ada satu negara boleh orang buat alat maju di dalam alat-alat moden ni, boleh nak menghancurkan satu negara. Negara kita Malaysia ni pada dengan satu biji bom ya habis. Kalau tengok maklumat kekuatan senjata orang-orang hak senjata kuat tu,
ada senjata yang dia buat dan telah diguna di Hiroshima ke, ada boleh menghancurkan. Pada dia maju lagi, satu negara ni pada sebiji, Amerika dia milik, boleh menghancurkan 7 kali dunia ni. Dia bom dengan bom dia sekali hancur habis. Jadi dunia kali kedua tak habis lagi bom dia. Maknanya siapa boleh kau malaikat satu boleh dia nak sempatkah dia nak cabut roh? Bila soal itu kita tak ada masalah di dalam masalah akidah kita hak sebenarnya. Kalaulah kata di sana hakikat yang sebenarnya satu malaikat saja yang menanggalkan roh, tak jadi mustahil, tak jadi halangan, tak jadi kata tak boleh jadi tak. Sebab apa? Sebab dia satu pun bandingnya seperti Allah satulah. Allah satu, Allah kuasa buat semua perkara. Dia satu pun Allah bagi kekuasaan kepada dia, boleh di dalam satu detik dia boleh nak tanggalkan roh berjuta-juta milion-miliar ke, boleh, tak ada masalah. Sebab dia bukan dengan kekuasaan dia, dengan kekuasaan Allah yang Allah beri kepada dia. Seperti kita ni lah, kita di satu masa kita bolehkah kita nak pegang dua perkara? Boleh ke tak boleh? Boleh. Sebab kita Allah bagi pada kita dua tangan. Kita pegang sebelah kiri, pegang sebelah kanan. Boleh. Orang yang tak kenal kita boleh ke satu masa nak pegang dua? Orang tak kenal kita, kalau kenal Allah tak apa, boleh, tak ada masalah. Kita nak pegang 10 perkara boleh ke tak? Dengan kalau betul lagu ni tak boleh lah. Tapi kalau Allah bagi kuasa kepada kita, boleh. Sebab kekuasaan kita daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bandingnya seperti mengetahui perkara yang gaib. Kita tak boleh tahu perkara yang gaib, tetapi bila Allah nak bagi tahu, boleh tahu. Boleh tahu. Itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah kalau malaikat yang berurusan dengan urusan mati itu satu, boleh, tak ada masalah, kerana Allah memberi kekuasaan kepada dia. Tetapi di sana kalau kita tengok dengan dalil syarak, malaikat yang Allah wakil untuk berurusan dengan urusan mati bukan satu. Dengan dalil Allah kata tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Memati akan mereka itu oleh rasul-rasul kami. Allah datang dengan sirah jamak. Yang kerja hak kematian ni banyak rasul. Boleh jadi seperti kita kata daerah lah. Daerah ni satu kumpulan malaikat, daerah ni satu kumpulan malaikat. Bagi daerah ada DO masing-masing lah. Ada menteri besar dia, ada DO dia, ada. Begitulah lebih kurangnya. Mana tak ada masalah. Tapi yang kerja cabut roh ni ada, iaitu ada malaikat yang mengerjakan dia. Itu mana Rasulul Maut, yaqbidur ruha Rasulul Maut. Cuba kita belajar perhati, belajar ambil kaedah hak Ahlus Sunnah wal Jamaah berjalan adalah betul sangat-sangat. Macam mana, iaitu di dalam akidah kita
hak asal, hak rukun akidah. Rukun akidah, kalau soal kita, siapakah yang menghidup, siapakah yang memati? Siapakah yang menghidup, siapakah yang mematikan? Siapakah yang memberi sihat, siapakah yang memberi sakit? Siapakah yang menyembuh? Siapa yang menurunkan hujan, siapa yang memberi kemarau? Tentulah akidah kita yang betul, tidak ada yang menghidup, tidak ada yang memati melainkan Allah. Siapa i'tikad ataupun siapa membahasakan menghidup dan memati kepada yang lain daripada Allah adalah syirik. Orang itu sudah bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah hak rukun dia. Kama dia, bila kita kata malaikat mematikan, seorang duk mati tu malaikat yang menanggalkan roh dia, yang mematikan dia. Itu takkah bertetangga, takkah bercanggah dengan rukun akidah kita? Kata tidak ada yang memati malaikat Allah, tidak ada yang menghidup malaikat Allah sahaja. Itu belajar perhati, belajar ambil dalil. Di sinilah menunjuk kata akidah ahli sunnah ataupun cara silabus ahli sunnah itu betul. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita boleh bangsa kepada yang lain daripada Allah, iaitu kepada malaikat, pada bangsa mematikan. Kita bangsa begitu oleh kerana Allah sendiri membangsakan kepada malaikat dia. Allah kata yatawaffakum malakul maut. Allah kata tawaffatuhu rusuluna. Allah bangsa pada malaikat dia mematikan mereka itu oleh rasul-rasul kami. Maknanya kalau kita tengok dengan secara kita tak ada ilmu, kita bodoh ni, maknanya yang memati itu ada dua, Allah dan malaikat Allah. Kalau kita i'tikad begitu, ulama kita ahli sunnah wal jamaah kata syirik, tak boleh. Kama dia untuk nak cantum, nak hipung antara dua ni, kedua-dua tu tetap betul, tentu betul. Kerana kedua-dua itu adalah kalamullah, kedua-dua itu adalah Al-Quran. Betul, tak boleh kita beriman dengan satu ayat kata allazi khalaqal mauta wal hayata, Allah yang menjadikan hidup dan dia dia menjadikan mati. Yuhyi wa yumit, dia menghidup, dialah memati. Tetap tu yakin ayat tu. Dan ayat hak kata malakul maut tu pun ayat Allah juga, yakin juga. Kita nak hipung antara dua tu, berimej antara dua tu, kaedah syaraknya iaitu kena tanggung. Tanggung hak kata Allah menghidup, Allah yang memati, itu atas jalan hakiki, atas jalan yang sebenar, atas mengikut hak sungguh. Yang memati, yang menghidup, hak sungguhnya Allah. Ada pun malaikat mematikan itu dengan izin Allah, dengan dia usaha,
dia buat apa hak Allah suruh, buat sebab bagi mati, dia usaha tanggalkan roh. Allah mengeluarkan roh dengan dia usaha, dan Allah lah yang memati dengan usaha malaikat. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Bila malaikat usaha, Allah bangsa kepada malaikat, kata malaikat memati. Seperti kita ada usaha satu-satu perkara ni, dibangsa kepada perbuatan itu kepada kita atas jalan usaha, bukan atas jalan hakiki. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita kata putus satu saja, Allah saja yang menghidup, Allah saja yang memati, tidak ada yang lain. Siapa kat bangsa pada lain syirik, maka orang itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Kerana dia beriman dengan sebahagian pada Al-Quran, dia kufur dengan Quran yang lain. Dia beriman dengan kata Allah yuhyi wa yumit, dia tinggal, dia kufur dengan kata qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Itu setengah daripada kaedah kita ahli sunnah wal jamaah. Oleh itu nyata bagi kita yang duk hukum syirik, hukum kufur oleh firqah-firqah yang mendakwa kembali pada Quran tu, nyata bagi kita tak betul. Syiriknya bertawasul, syiriknya bangsa mengetahui ilmu gaib, tahu perkara gaib kepada Nabi, Nabi tahu perkara gaib, kerana berdasar kepada satu ayat, alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah yang mengetahui perkara gaib, dia tak bagi tahu perkara gaib kepada seorang pun. Di sisi dia mafatihul ghaib, anak kunci benda gaib, dia tak bagi anak kunci ni kepada orang lain. Oleh itu, siapa kata Nabi tahu perkara gaib, orang itu syirik. Betul ke tak betul? Sekaligus bagi kita berasa betul, kerana hak tu rukun akidah. Tapi bila kita tengok kepada ayat yang lain, tengok kepada hadis Nabi yang sahih, kita dapati bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya dan para malaikat ada mengetahui perkara yang gaib. Nabi tahu perkara yang gaib yang banyak. Nabi cerita kepada sahabat dia perkara yang gaib, perkara hak telah lepas sejak pada Allah buat awal makhluk. Dan Allah cerita, Rasulullah cerita pada sahabat dia perkara nak berlaku lagi akan datang, seperti Khawarij, seperti Burah, seperti Murtad. Rasulullah nak berlaku, Rasulullah cerita perkara akan berlaku sampai kiamat kepada sahabat dia, bukan hak dekat-dekat saja. Sampai kiamat Rasulullah cerita habis. Maka macam mana pula syirik? Orang yang tak faham akidah, tak faham Quran, tak faham hadis, dia kata syirik. Syirik. Sebab tu dia kata orang baca kisah sejarah Nabi hak dinama dengan berzanji, qasidah, burdah, busairiyah, orang tu syirik. Kerana di dalam itu bangsa beberapa sifat yang ketentuan dengan Allah kepada Nabi. Setengah daripadanya mengetahui perkara yang gaib, setengah daripadanya Nabi sajalah tempat nak minta, tempat nak tupu hajat, ada hajat bertupu kepada Nabi. Syirik. Itu berpunca daripada mereka tidak kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis, atau dengan kata lain kembali pada Quran dan hadis dengan cara tidak betul, tak sempurna. Bila kita ahli sunnah kembali pada Quran dan hadis dengan cara betul, kita kedua-dua kita beriman. Ayat hak Allah kata illa man irtada mir rasulin, kita beriman.
Allah tak bagi tahu perkara gaib kepada siapa-siapa pun illa manirtada mir rasul, malaikat mereka yang Allah redha daripada rasul. Rasul hak dia redha, dia bagi tahu perkara gaib. Setengah daripadanya malaikat dia, setengah daripadanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kita ahli sunnah bahagikan ilmu kepada dua. Satu, ilmu yang hakiki, yang mutlak, iaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu yang majazi, ilmu yang dapat dia daripada Allah, bukan ilmu yang mutlak. Ilmu dia tahu kerana Allah bagi tahu. Tak ada syirik. Kita beriman dengan semua dalil, beriman dengan semua ayat, semua hadis Nabi. Maka nyata kata tak betul lah orang kata syirik itu. Tak betul sebab tak betul dengan hadis, tak betul dengan Quran. Walaupun dia dakwa ikut Quran dan hadis. Boleh faham? Begitu dia tajuk mematikan. Yang memati yang hakikinya Allah. Malaikat serupa dengan kita, sama dengan kita lah pada pihak usaha. Cumanya malaikat tu kan Allah bagi tenaga kekuasaan lebih daripada kita, seperti kita lebih daripada kucing. Kucing dia boleh ambil ikan gitu ya, kita boleh akak batu. Dia Allah bagi kekuasaan tu tak sama. Malaikat boleh nak tangaruh, kita nak tangaruh tak boleh. Nak cabut tak boleh, cuba tarik nak tarik tak boleh. Kita tak kuasa. Tapi malaikat yang Allah wakil untuk kerja roh tu, dia tarik boleh, dia pegang boleh, roh kita boleh ambil bawa terbit. Itu kekuasaan yang Allah bagi masing-masing. Menunjuk kata Allah tu sangat-sangat kuasa, sangat-sangat banyak ilmu. Dia boleh dia panggil boleh agih. Orang ni dia agih begini kekuasaan, orang ni dia beri begini. Atau mana kata ada di sana kita wajib i'tikad, kata ada malaikat yang menanggalkan ruh, yang mengambilkan ruh. Wa awwilit tasyajur alladhi warad. Tak betul. Hak tu aku stay balik belakang tak. Hak terjemah tulis Jawi ni dia buat halaman 4 45 dia undur gitu. Wa mayyitun bi umrihi may yuqtalu wa ghairu hadza batilun wa ghairu hadza batilun la yuqbalu. Satu akidah lagi kita ahli sunnah wal jamaah, selain daripada kita i'tikad kata mati tu dengan diambil ruh oleh malaikat. Ada di sana pendapat yang kata mati tu tak kena ambil ruh. Allah kata Allah bagi ruh ni dia Allah letak ajal dia, bila habis ajal dia habis sendiri begitu ya. Macam minyak mutu, minyak kereta lah, kita masuk dia 60 liter, kita start tu kan tinggal situ, habis minyak mampu sendiri, tak kena katuk suih dak dah. Tu ada pendapat begitu. Kita dak, kita ahli sunnah wal jamaah mampu kereta tu dengan ditutup suih. Ada yang tutup suih dia, pula suih mati kereta, iaitu malaikat yang tutup suih dia. Tu hak betul. Hak kata tak kena tutup dah, dia mati sendiri begitu, itu tak betul. Satu lagi, wa mayyitum bi umrihi may yuqtalu, dan siapa-siapa mati terbunuh
orang hak mati kena bunuh itu ialah mati dengan sebab sampai ajalnya. Orang mati kena bunuh tu mati sampai ajal dia. Bersalah dengan Mu'tazilah. Orang mati dengan bunuh tu dia tak sampai ajal lagi. Kalau tak dibunuh dia tak mati lagi. Ajal dia tak sampai. Orang tu bunuh, sebab tu orang bunuh tu berdosa. Dia pergi potong ajal orang. Sepatutnya orang tu umur 40, sekarang umur 30, seorang tu bunuh, matilah. Tu diisi Mu'tazilah. Kita dak, walau mati dengan bunuh pun orang tu sudah sampai ajal. Bagaimana saya sebut dululah. Sekarang ni kalau kita tengok sepitah lalu, kita nampak betul hak Mu'tazilah. Kalau tak bunuh mati tak? Tak matilah kalau tak bunuh. Hak lain pun serupa juga. Itu mati dengan bunuh. Hak mati dengan sakit, kalau tak sakit mati tak? Tak mati juga. Hak mati dengan aksiden kereta, kalau tak aksiden mati tak? Mati juga. Semuanya mati tak ada dengan ajal, mati dengan sebab tu semua. Bukan bunuh saja. Orang sakit, dia mati dengan sakit dia. Itu jadi sebab saja. Hak hakikinya semua sampai ajal. Itu akidah kita, walau mati dengan bunuh sekalipun. Wa ghairu hadza, dan lain daripada ini, lain daripada kata mati, mereka yang mati dengan dibunuh tu sampai ajal, dengan bahawa kata yang mati dengan bunuh tu tidak sampai ajal, batilun, salah, la yuqbadu, tidak diterima. Hak tu tak boleh terima. Tak boleh kita masuk jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah, akidah yang salah. Maknanya semua ni yang kita dak belajar ni akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada ajaran, ada dakwah bertentang dengan yang ini, bercanggah dengan yang ini, itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma kita nak tahu pula kata akidah apa. Kata mati kena dengan bunuh itu bukan mati dengan siapa aja, siapa? Mu'tazilah ke, Musyabbihah ke, tu kena kita belajar dia lah firaq Islamiyah. Tapi kita boleh buat dengan cara kaedah umum, bukan ahli sunnah. Kita tinggal. Walaupun mereka berhujah dengan ayat Quran, walaupun mereka berhujah dengan hadis Nabi pun, kata hak dia lah betul kerana dia Quran hadis. Tak betul. Walau hak kita tak sebut Quran pun, hak kita kesimpulan Quran hadis dah. Bukan kita tak pakai Quran. Cuba tengok kalau kita mari orang panggil pelaga, kita berdebat dalil, tengok hak kita terbaik nyata. Hak kita hak sempurna. Seperti orang kata tak ada bangsa ilmu kepada lain daripada Allah. Bila kita tengok hak dalil ahli sunnah, betul hak ahli sunnah. Orang hak kata syirik tu tak betul, nyata tak betul, salah besar. Siapa dia menghukum syirik, orang bertauhid pada Allah, orang ada iman yang kata syirik halal darah dia bunuh. Apa kita nak kata? Tak salah besar di dalam agama, salah besar di dalam agama. Ahli sunnah ni hak sudah masak, sudah jadi isi hak betul dah. Hak boleh kita makan dah. Hak lain tu ya tak masak lagi, tak masak. Ada masak 50%, ada 70%, ada 40%, tak boleh. Hak kita ni masak penuh dah. Kalau banding nasi gak kering jadi nasi dah. Hak orang lain tu ada kala baru duk gelegak ambil makan dah. Ada kalanya baru kering duk ketuk lagi. Tak sempurna lagi. Wa fi fannan nafsil ladan nafkh ikhtulif wastazhara subki baqa halal urif. Dan pada benasanya ruh, pada berkenaan dengan benasa ruh, ruh ni benasa ke tak benasa ketika tiupan sangkakala itu, masa ditiup oleh malaikat Israfil, akan dipanggil serunai, dinama dengan bahasa Melayu panggil sangkakala.
istiqa ambil kat mana kata sengka kala tu wallahu alam. Mana satu malaikat yang Allah buat dia bertanggungjawab satu je. Hak kita tahulah. Di sana boleh jadi ada tanggungjawab lain lagi. Untuk dia tiup di dalam trumpet dia, di dalam serunai dia, untuk nak tanda, dan dengan sebab tiupan dia tu dunia ni habis hancur, binasa. 2 kali kerja dia. Tiup untuk hancur dunia, tiup yang kedua hidup balik semula, bangkit balik semula. 2 kali tu ya kerja dia. Mana kerja dia tu 2 kerja tapi besar. Besar kerja. Tiup nak menghancurkan dunia. Bukan mudah, tak gitu. Nak buat macam mana nak hancur dunia. Allah wakil kepada dia. Masa ditiup sengkakala tu, ruh tu binasa ke tak binasa? Ruh kita. Itu bersalah-salahan ulama khilaf. Bila khilaf ni menunjuk kata dalil dia tu tidak putus, dalil dia tak terang. Bila dalil tak terang, orang ni tengok pada hujah ni nampak kata binasa, orang ni nampak tak binasa. Orang ni tak menjejas dalam akidah, tak ada masalah. Tak jadi kufur, tak jadi syirik. Siapa iktikad kata tak binasa, tak salah, tak jadi syirik. Kata binasa, tak jadi syirik. Ini hak dimaaf oleh syarak, tak ada masalah. Hak dikhilaf di dalam akidah nama dia. Dia akidah dia ada 2. Hak tak boleh khilaf. Khilaf hak tu jadi kufur. Seperti mengetahui Allah akan segala perkara yang gaib. Kita bagi masa azan dah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا صل
وزنا ودتما وصلت هذه سيدنا محمد والشرف والدرجة العليا وبعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الرحمن الرحيم. Kita sambung sikit lagi tak? Wa fi fanan nafsi ladan nafkhi ikhtilif, dan pada binasanya roh ketika tiupan sangkakala itu bersalah-salahan ulama. Israfil dia akan tiup sangkakala kali yang pertama, ke semua perkara binasa habis. Malaikat roh khilaf ulama. Ada setengah ulama kata binasa kerana berdasar kepada firman Allah yang umum, kullu man 'alaiha fan, ke semua mereka ada di atas bumi ini binasa ke semua, binasa habis. Maka roh ada di atas bumi, dia kena binasa lah. Dia berdasar pada situ, nampaknya betul. Tapi wastadhara as-Subki, dan menerangkan oleh Imam As-Subki baqaha, akan tiada binasanya. Imam Subki seorang alim mujtahid, dia kata tak binasa. Imam Subki tak faham Quran ke? Imam Subki tak faham kullu man 'alaiha fan, dia tak jumpa ke ayat tu. Tak boleh jadi sama sekali. Dia faham, dia tahu. Kemudian dia kata kekal ni ada dalil yang maklum, ada dalil di sisi dia. Kekal alladz urif, yang telah diketahui akan dia, yang telah maklum. Jadi ada di sana ayat kata illa, mengistisnakan. Ada ayat mengistisna, kita tak bolehlah nak pakai hak umum tu. Semacam kita baca hak kita, nak contoh untuk kita orang bodoh-bodoh ni ke, wal asr, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya segala manusia di dalam kerugian, rugi semua. Tak ada orang hak tak rugi, tak ada orang beruntung. Bila kata khusran, ulaika humul khasirun wa fil akhirati humul khasirun, orang rugi ni orang ahli neraka, orang kena azab, ahli neraka. Mana manusia ke semua masuk neraka belaka. Betul tak? Betul tak? Atau semua manusia masuk neraka belaka, tak ada hak masuk syurga. Tak betul macam mana Allah kata sendiri, wal asri innal insana lafi khusr. Betul tak tu? Kalau betul macam tu, tak ada Tuhan, betul? Sebab apa? La ilaha, tidak ada Tuhan. Betul tak kalau kata tak ada Tuhan? Betul, sebab Al-Quran kata la ilaha. Betul tak? Tak betul. Sebab apa? Sebab ada dia mengkecualikan. Kata illa, baca separuh gitu ke, hancur habis. Ada. Itu hak ahli sunnah, dia faham habis, dia ambil habis. Walaupun kat sini tak ada illa, tapi dia ada illa kat sana, dia kena ambil illa kat sana, mari pakai. Itu nama dia himpun segala dalil. Tu orang alimnya, kerja orang alim tu, kerja Imam Subki. Seolah gitu. Tu kerja Imam Syafi'i, bukan kerja kita. Hari ni suruh kita kerja hak ni, tak betul lah, bukan kerja kita hak ni. Mari kita siapa? Kita hak bodoh-bodoh ni, kita pakai Quran dia. Siapa kata memati lain pada Allah syirik, kita hancur habis. Kita tak tahu illa tu. Illa kita tak guna illa. La ilaha, tidak ada Tuhan, malaikat Allah. Allah ada lah sebab ada illa Allah. Kalau tak ada illa Allah, baru tak ada Tuhan. Begitulah. Supaya dengan tahu benda gaib itulah Allah kata illa man irtada mir rasul. Ada illa tu makna rasul, adalah hak boleh tahu, hak Allah bagi tahu. Begitu juga kata semua perkara binasa, kullu man 'alaiha fan, tiap-tiap perkara yang ada di atas bumi ni binasa habis. Allah ada istisna illa malaikat
mangsya Allah, perkara hak Allah kandak. Cuba tengok di dalam Al-Quran hak tepat dipahami oleh Imam As-Subki. Kita tak ada nak kat situ kerana kita tak kuasa. Kita turut apa yang ulama ahli sunnah menyampai. Mengikut Imam Subki kekal. Masuk dalam perkara tak bernasa. Tak bernasa tu mana kekal dia serupa dengan Allah ke? Tak. Perkara ni dikekalkan dia oleh Allah. Ini kita masuk dalam akidah ahli sunnah. Ada beberapa perkara yang tak bernasa yang dikekal oleh Allah. Satu daripadanya ruh. Tak bernasa semenjak pada Allah buat, terus lalu dah. Tak bernasa walau dengan tiup sangkakala sekalipun. Syurga tak bernasa siapa ke bila-bila masa. Neraka tak bernasa dengan dikekalkan dia oleh Allah. Itu dibagi kekal dua pula. Kekal Allah, kekal hakiki. Kekal hak lain pada Allah, kekal idhafi, kekal majazi. Kekal dengan sebab Allah mengekal. Diri dia bukan jenis kekal. Basalah Ibn Taymiyah, dia kata neraka ni bernasa, hak kekalnya syurga. Jahmiyah, syurga dan neraka bernasa, kedua-dua akan bernasa. Satu masa dia habis masa juga. Macam kiamat dunia jugalah, syurga neraka yang akan kiamat juga habis. Itu Jahmiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, perkara yang masuk di dalam perkara yang kekal. Kalau tak belajar, jahil lah kita. Betul. Nak mari ilmu mana dengan tak belajar. Kita kena belajar. Kalau nak belajar, belajarlah hak ahli sunnah wal jamaah. Baru tak sesat. Pasti dulu. Kita ni hak ahli sunnah ke? Orang mengajar tu ahli sunnah ke bukan ahli sunnah? Pasti. Kena pasti kedua-dua. Orang yang nak mengajar tu walau dia pergi kita ahli sunnah dah, tapi dia bukan ahli sunnah, dia kona pergi ke lain juga. Kalau dia ahli sunnah tapi dia pergi kita bukan ahli sunnah, pergi ke lain juga, tak siapa juga. Macam kita nak naik kereta pergi ke KL, nak pergi KL naik kereta hak pergi ke Johor, tak siapa. Ataupun naik kereta tu hak KL dah, tapi driver dia nak pergi ke Johor, dia tukar. Hari ni tak ada nak bawa orang sana, dia nak bawa orang, dia nak ada kerja dia ke Johor. Kena tengok driver nak pergi ke mana tu. Kalau driver tu hak kata kereta ni untuk ke Johor, dia pun kerja untuk Johor. Siapa ke Johor? Kena dua-dua, driver dengan kereta tu kena kedua-dua. Untuk nak jaminkan kita daripada sesat. Hari ni banyak ada driver tu bukan ahli sunnah, kita guna bukan ahli sunnah, tu tak siapa tentu dah. Ada kalanya driver ahli sunnah tapi kereta bukan ahli sunnah pula dah. Tauhid ada 3, tengoknya guna kereta lain, nyegi lain, tak siapa lah hak ahli sunnah wal jamaah. Sesatlah kitanya. Tanggungjawab kita bukan kembali pada Quran hadis. Tanggungjawab kita kena cek driver dengan kereta tu hari ni. Tanggungjawab kita, hak wajib tak kita cek hak tu. Tak pandai cek hak tu, sesatlah kita. Ajabuz zanab karruhi lakin sahaha al-muzani yulil bila wa waddaha. Bermula biji tulang sulbi itu, kita di hujung tulang belakang kita ni, tulang belakang kita ni panggil sulbun, hak akhir sekali, hak duduk di hujung sekali. Hak di hujung sekali tu ada satu biji yang halus. Boleh kita buat ayat ibarat sama besar dengan biji debu yang terapung, yang terapung-apung di antara langit dengan bumi. Hak depan kita, hak kita tak nampak tengok, paling halus. Biji tu sebagai jadi bahar hak kita, Allah nak baki kita. Dia panggil ajbuz zanab, bahasa Arab. Biji tulang sulbi itu seperti roh, hukum seperti roh pada kekalnya. Pada khilaf tentang kekal dia, mengikut orang kata roh kekal, biji itu pun kekal juga. Dua perkara, roh kekal, ajbuz zanab pun kekal. Lakin sahahal muzaniyu,
tetapi mesahkan oleh Imam Al-Muzani, seorang mujtahid dalam mazhab Syafi'i, anak murid bagi Imam Syafi'i. Dia hukum sahih lil bila, bagi benasanya, wa wadhaha, dan telah dinyatakannya dengan dalil. Dia kata benasa, atau khilaf. Imam Subki kata kekal, Imam Muzani kata benasa. Wa kullu syai'in halikun qad qassasu umumahu fadlub lima qad lakhasu. Firman Allah Ta'ala, firman Tuhan, tiap-tiap sesuatu itu akan binasa. Semua perkara akan binasa semua. Dan boleh kita kata begini, semua perkara itu terima binasa. Ia bersifat dengan terima binasa. Semua tu terima binasa. Dan hak akan berlakunya, dia akan binasa ke semua. Habis, tak ada satu perkara hak tak binasa. Kullu syai'in halik, semua perkara yang binasa ke semua. Sungguhnya telah menentukan mereka itu akan umum firman Allah Ta'ala. Ulama ni, walau Allah kata semua, tapi ulama mekhususkan hak kata binasa. Ada hak tak binasa. Faham ke tak faham? Mana Allah kata semua perkara binasa. Allah kata semua perkara binasa. Ulama kata ada hak tak binasa. Ada maknanya. Tu ulama mengkhususkan. Allah kata kullu syai'in halik, semua perkara binasa. Tetapi ulama dia kata ada setengah perkara hak tak binasa. Apa kita nak soal tengok. Cuba soal, betul siapa Allah dengan ulama? Apakah aliran tu, pakai kaedah tu, betul siapa? Allah dengan ulama betul siapa? Kalau tanya betul siapa tu, itu soalan yang mengelirukan. Nisbah betul, kita tak boleh nak jawab kata betul ulama. Tak boleh, tak betul. Tapi hak tepat tajuk tu, tu panggil jadi mengelirukan. Kita kena fokus kepada tajuk. Tajuk hak kata semua perkara binasa ni, hak macam mana kehendak Allah. Hak ulama kata ni, adakah dia kata tu dia lawan dengan Allah? Tu jadi soalannya. Barulah tak keliru. Kalau soal begitu, tentulah kita jawab kata betul Allah. Tetapi hak akidah, hak betul hak mana? Kena soal pula. Nabi kata kullu bid'atin dhalalah, tiap-tiap bid'ah sesat. Tiba-tiba ulama kita kata buat maulud sunat tak sesat. Betul siapa? Nabi kata sesat. Tengok yang jadi je bang. Orang nak mengeliru tu kerana dia cara dia yang salah dah. Salah, cara yang salah. Nabi kata kullu, Nabi kata semua. Mari ulama komen Nabi tak kena Nabi semua. Ada hak tak sesat bid'ah. Betul siapa ulama dengan Nabi? Tanya macam tu nak jawab betul Nabi. Kalau jawab betul Nabi, tak boleh kata bid'ah dah tak sesat. Yang nak kat situ. Bukan maknanya bila betul Nabi, hak ulama ni salah. Dah, bukan mesti. Bahkan ulama dia menerangkan hak Nabi. Murad dengan Nabi kullu tu begini, ada diistisnakan. Begitulah hak Allah ni pun. Allah kata kullu syai'in halik, semua perkara binasa. Ulama kata ada setengah daripada perkara tu tak binasa. Dengan sebab Allah juga cerita, dengan Nabi juga royak. Tu hak ulama. Bukan ulama dia nak komen Allah, ulama lebih alim daripada Allah, lebih tahu. Bukan. Dengan sebab dalil Allah juga ada istisna.
Itu makna wa qad khassasu, sungguhnya telah menentu mereka itu ulama umumahu, akan umumnya umum firman Allah. Fatlub, maka tutup olehmu lima qad lakhasu, barang yang diterangkan oleh mereka itu ulama. Mungkin carilah hak ulama terang, hak tak binasa tu apa dia. Ada di sana seperti sebutkan syurga neraka tu hak ulama istisna, kerana hak tu Allah istisna. Allah sendiri, Nabi sendiri di dalam sepanjang dakwah Nabi menerangkan kata syurga dan neraka tu tak binasa. Khalidina fiha abada, kekal di dalam syurga, orang masuk syurga selama-lama, kekal di dalam neraka selama-lama. Itu jadi silibah ahli sunnah wal jamaah. Nabi kata kullu bid'atin sungguh, tapi Nabi ada istisna. Ada hadis lain istisnakan, man sanna sunnatan hasanatan. Nabi kata siapa mengada-ngadakan satu cara, satu jalan yang baik, siapa buat satu kaedah, satu benda yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih, boleh baginya pahala buat baik dan pahala orang beramal dengan kebaikan hak dia buat, hak dia reka. Itu istisna. Hak tak bolehnya kita reka perkara yang berdosa, yang haram. Hak tu lah hak kata dalalah. Wala takhud fi ruhi idh ma warada nasum minas syari'i lakin wujida limalikin fi surat apa tu limalikin hiya suratun kal jasadi fahasbukan nasu bihadza sanadi. Wala takhub, dan janganlah kamu masuk pada membicarakan firruh, hakikat ruh. Idma warada nasun, kerana tiada datang nas minasyari' daripada syari'. Mana pengarang musannif rahimahullahu taala dia larang kita berbicara tentang hal ruh. Ruh ni macam mana, apa hakikat ruh. Pengarang kita kata kaedah kita ahli sunnah, kita tak boleh masuk nak membicarakan dia, kena serah kepada syarak. Sebab apa? Sebab Allah tak menerangkan, tak ada nas kata ruh ni bentuk macam mana, daripada apa. Lakin wujida, tetapi didapati, limalikin, bagi ahli mazhab Imam Malik, ia ruh itu ialah suratun kal jasadi, ialah jisim yang mempunyai rupa seperti tubuh. Ada ulama dalam mazhab Imam Malik iaitu ruh ni rupa dia serupa dengan tubuh kita. Kita tinggi berapa, dia pun tinggi begitulah. Kita besar berapa, dia besar begitulah. Makna dia seolah kita ni ada dua badan, roh sama dengan kita habis-habis, serupa dengan kita habis-habis lah. Itu setengah pada ulama dalam mazhab Imam Malik. Fahasbukan nasu, maka memadalah bagimu nas itu, bihadza sanadi, dengan ining sandaran. Apa maksud dia? Fahasbuka, maka mencukupi akan dikau, memadai bagimu pada pihak apa cukup. Dia ada pihak an-nasu, cukup dengan nas.
cukup akan dikau memadai bagimu nas itu, nas daripada ulama mazhab Imam Malik bihadzas sanadi, dengan ini sanaran, dengan ini sanad sampai kepada ulama mazhab Imam Malik. Maknanya kita cukup dengan nas ni boleh, makna kita nak ikut seorang daripada, nak ikut ulama mazhab Imam Malik boleh. Kerana apa? Kerana ada ulama bila dia mengagung, dia sudah membicara, artinya ada dalil di sana menunjuk kata kita boleh nak membicarakan. Itu begitu barangkalinya maksudnya. Tengok pada masa tu ada 3 minit, masuk 9. Setakat tu dah. Wal aqlu karruhi. Kita akan sambung semula lah insya-Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana 'amma wa la tu'adzibna ila yaumil qiyamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, yang tadi kuliah yang telah pun disampaikan pada guru kita, Guru Bapak Haji Ghazali bin Ahmad Ramadan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak dan guru kita memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita, yang dapat kita terima dan dapat kita amalkan dan kita sebarkan kepada yang lain. Dan insya-Allah hadirin yang dirahmati Allah, kita juga mendoakan agar kesihatan dan guru kita supaya dapat kita bertemu lagi pada ilmu bersama dengan beliau di Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Bakri ini. Pihak majlis sekali lagi merangkamkan setinggi bahagian kepada Fadil dan Guru Bapak Haji Ghazali bin Ahmad di atas kesudian hadir di Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Bakri, insya-Allah.